Salam hormat dan salam Malaysia Medani. Bersama saya, Abang Muaz Lia Abang Abdul Samad dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Jumaat 4 Ogos. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Abang Haji Oping menemani Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pertemuan bersama Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah Ibni Omar Ali Saifuddin di Putrajaya semalam. Beliau merupakan antara pemimpin kerajaan yang hadir dalam pertemuan tersebut bersempena lawatan rasmi 2 hari Sultan Hassan Al-Bolkiah ke Ibu Negara. Turut hadir Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. bin Noor, Menteri Luar Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Dalam Negeri Senator Saifuddin Nasution dan Menteri Belia dan Sukan Hana Yeoh. Beberapa memorandum persefahaman telah dimeterai antara kedua-dua negara bersempena lawatan Baginda Sultan untuk membuka ruang bagi kerjasama dua hala antara Malaysia dan Brunei. Sarawak bakal menerima pelaburan tambahan sebanyak 2.8 bilion ringgit daripada syarikat Korea Selatan OCI Holdings bagi pengeluaran polisilikon untuk industri semikonduktor. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berterima kasih kepada syarikat tersebut atas perancangan pelaburan berkenaan setelah melabur 8 bilion ringgit bagi pengeluaran polisilikon untuk industri solar. Selain itu, OCI dengan kerjasama kumpulan Kumho Petrochemical juga melabur 1.7 bilion ringgit untuk mengeluarkan epichlorohydrin ECH menerusi tenaga hidroelektrik dan bioglycerin serta garam semula jadi. Pelaburan tersebut disuarakan OCI dalam pertemuan antara Dato' Amar Awang Tengah serta delegasi dengan pengurusi OCI Lee Wo-hyun di Korea Selatan. Semasa pertemuan itu, Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Sarawak Energy James Ong telah menyerahkan surat jaminan kepada Presiden OCIM Sdn Bhd Choi Soon Gil mengenai tenaga yang akan diperuntuk secara berperingkat bagi pelaburan di Sarawak. Timbalan Premier dan delegasi turut melawat Pusat Penyelidikan dan Pembangunan OCI. Kerajaan Sarawak tidak bercadang untuk mengambil alih projek Taman Tema Air Borneo Semeriang yang terbengkalai. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata projek tersebut turut dibina bersama sebuah hotel telah ditutup sejak pandemik COVID-19 dan terbiar sehingga sekarang. Private initiative, we expect the private developer to complete the job. But we would want to see what are the problems that led the project not able to be completed. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian pada sidang media Karnival Sibujaya 2023 di Kuching. Taman Tema Air Borneo Semeriang itu dimiliki oleh pemaju Hartanah Sentoria Group Berhad iaitu pemaju yang sama bagi Taman Tema bersepadu di Bukit Gambang Resort City Pahang. Sarawak akan menganjurkan Festival Filem Asia Pasifik FFAP ke-61 2024 di Miri pada pertengahan tahun hadapan. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu perkara tersebut telah disahkan sendiri oleh Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Penerbit Filem Malaysia Pancaharam Naliyah baru-baru ini. Beliau berkata ini merupakan inisiatif bagi kerajaan negeri mendapatkan lebih ramai pelancong ke Sarawak. Festival berprestij ini telah mendapat penyertaan daripada 25 negara Asia Pasifik sejak dianjurkan pada tahun 1954. Teks ucapan beliau telah dibacakan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snodan Lawan pada perasmian di Asian International Film Festival AIFA 2023 Film Beast World di Kuching. Dalam majlis yang sama, Datuk Snodan Lawan turut menyaksikan memorandum persefahaman MOU di antara Naib Presiden Rashid Saleh Kolektif Filem Sarawak dan Ketua Pegawai Eksekutif Malindo Film Fund Dr. Max Shankar untuk menarik pelabur tempatan dan asing di Borneo. Ianya antara lain untuk membangunkan bakat di Sarawak serta melindungi piawaian industri filem melalui dasar kerajaan. Sementara itu, Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Snodan Lawan, mencadangkan di ASEAN International Film Festival AIFA menambah 2 lagi kategori dalam penganjurannya pada masa akan datang. Datuk Snodan memberitahu 2 kategori tersebut ialah dokumentari pendek dan animasi. Beliau menjelaskan Sarawak mempunyai banyak bakat muda yang aktif dalam pembikinan dokumentari pendek dan animasi. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita dalam sidang media selepas merasmikan AIFA Film Beast World di Kuching.
Dengan adanya penghargaan sebegini akan memberi inspirasi kepada bakat-bakat muda untuk lebih proaktif dan seterusnya melahirkan lebih ramai lagi penggiat seni di dalam negara. Penjawat awam di pelbagai jabatan serta agensi persekutuan di Sarawak diseru agar bersatu hati segulai sejalai mengibarkan jalur gemilang bersempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini. Setiausaha Persekutuan Sarawak Ahmad Nazri Muhammad Hassan berkata, ia penting bagi menunjukkan tanda cinta kepada negara dengan penuh rasa hormat dan tertib dalam suasana muhibah. Beliau dalam pada itu menegaskan tugas dan peranan generasi masa kini masih belum berakhir dengan hanya sekadar retorik menyambut Hari Kemerdekaan sebagai hari yang penuh bersejarah untuk dihayati. Malah peranan generasi hari ini adalah lebih daripada itu dan sentiasa berterusan. Katanya kemerdekaan yang sebenar adalah bukan sahaja bebas dari penjajah asing tetapi meliputi aspek tingkah laku, pemikiran dan budaya. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Semarak Gemilang 2023 di Kuching. Program Semarak Gemilang 2023 merupakan salah satu aktiviti untuk menyuburkan perasaan dan semangat Malaysia Madani menerusi semangat patriotisme dan pengukuhan jati diri yang tinggi kepada seluruh lapisan masyarakat. Pada majlis tersebut, Ahmad turut menyempurnakan pelepasan konvoi Kembara Merdeka jalur gemilang 35 buah kenderaan yang akan menjelajah ke seluruh bumi Kenyalang hingga ke negeri di bawah Bayu, Sipitang, Sabah bermula dari 8 hingga 15 Ogos ini. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU hari ini telah mengeluarkan satu kenyataan berkenaan kes kematian burung merpati di kawasan tebingan Kuching, Jalan Gambir yang berlaku Rabu lepas. Dalam kenyataan tersebut, pihak DBKU telah memaklumkan pita keselamatan telah dipasang dan orang awam dilarang untuk masuk ke kawasan tersebut. DBKU memandang serius terhadap kejadian tersebut dan kini sedang menyiasat punca kematian lebih 40 ekor burung merpati yang dijumpai mati di kawasan berkenaan oleh orang awam pagi kemarin. Sembungan itu, orang awam disuruh agar turut sama menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa dalam membantras sebarang aktiviti kurang sihat seperti laku musnah dan sebagainya demi menjamin kesejahteraan semua pihak. Pada pagi kemarin, Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC telah mengumpul sebanyak 41 ekor burung merpati yang mati di kawasan berhampiran Masjid India Kuching untuk dihantar ke makmal bagi menyiasat punca kematian. Setiap usahawan perlu mahir serta meningkatkan pengetahuan dalam digitalisasi untuk memasarkan produk-produk mereka dengan kaedah e-dagang. Pengerusi Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak di UBS Cawangan Miri, Muhammad Hafiz Rohani berkata, digitalisasi dalam perniagaan penting dan banyak digunakan pada masa kini selepas pengalaman yang dilalui ketika berhadapan dengan pandemik COVID-19. Justeru, setiap usahawan perlu memahirkan diri untuk meningkatkan jualan serta keluar daripada kaedah konvensional dengan menggunakan kaedah terkini seperti e-dagang. Kaedah e-dagang memang pada masa kini adalah sesuatu yang tidak patut usahawan-usahawan ambil mudah, perlu mahiri. Zaman sentiasa berubah, teknologi sentiasa bergerak dan kaedah-kaedah pemasaran juga berkembang pesat. Jadi jangan ketinggalan, terus belajar, terus mempraktikkan kaedah penjualan melalui e-dagang, e-wallet dan jangan ketinggalan dalam proses kita mendepani digitalisasi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menerima kunjungan hormat daripada Kelab Sosial Miri FM oleh Naib Pengerusi Kelab Catherine Igang dan Setiausaha Kelab Winifred Livan Laing di Miri. Beliau juga memaklumkan usahawan tidak perlu risau dengan keselamatan digital kerana terdapat inisiatif oleh kerajaan untuk membantu usahawan supaya tidak tertipu dalam menjalankan perniagaan digital. Sementara itu, dalam konteks DUPS pula, mereka menjalinkan kerjasama dengan kerajaan negeri dan persekutuan melalui penganjuran kursus-kursus bagi memastikan usahawan tidak ketinggalan mendapatkan maklumat dan manfaat daripada pelbagai program oleh pihak kerajaan. 5 buah keluarga lagi yang mendapat manfaat daripada program Kami Sayang Anjuran Sarawak FM yang berbentuk tanggungjawab sosial korporat CSR. Program turun padang tersebut bagi menyantuni golongan yang memerlukan dengan menyampaikan sumbangan berbentuk makanan dan barangan keperluan asas.
Kali ini kami sayang Sarawak FM ke Kampung Kude Lama bagi menghulurkan bantuan kepada Bolhan Adnan, 63 tahun, yang mengalami sakit misteri yang menyebabkan pergerakan terhad sejak 2021. 4 keluarga di Kampung Sri Maimunah, Jalan Sungai Apong Baru turut dibantu. Antaranya Khatijah Abdullah, 59 tahun, yang menghidap kencing manis dan buah pinggang. Sementara itu, Muhammad Syukur, 25 tahun, yang lumpuh sejak 10 tahun lepas, juga mendapat sumbangan selain Sulaiman Sidik yang menderita kanser buah pinggang. Turut mendapat manfaat Hajah Hamimah Haji Sek yang uzur. Program Kami Sayang Sarawak FM dilaksanakan sejak tahun lepas bertujuan untuk membantu meringankan beban penerima dalam urusan harian. Lebih 3,000 masyarakat Islam sekitar Kuching menghadiri forum perdana hal ehwal Islam yang berlangsung di Masjid Jamek di Kuching malam tadi. Bertemakan Kita Serupa, forum perdana ini menampilkan 3 ahli panel iaitu Mufti Negeri Sarawak, Datuk Haji Kipli Haji Yassin, Pendawah Bebas, Datuk Ustaz Kazim Ilyas, Pegawai Khas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud dengan Pegawai Khas Timbalan Ketua Pengarah DASA JAKIM, Ustaz Muhammad Hariri Muhammad Daud selaku moderator. Disiarkan secara langsung menerusi saluran TV1, RTM Klik dan Facebook RTM serta Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Forum ini dianjurkan bersempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2023 di Kuching. Kepelbagaian masyarakat di Sarawak menjadi topik utama yang dibincangkan oleh ahli panel yang menjelaskan hikmah di sebalik setiap ciptaan yang hakikatnya semua serupa dalam meraikan kepelbagaian budaya. Hadir sama ialah Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Speaker Dewan Undangan Negeri, Tan Sri Datuk Amar Muhammad Asfi Awang Nasar, Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak, LAKMNS, Datuk Haji Abang Abdul Wahab, Haji Abang Julai. Berita itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 4 Ogos. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Salam Malaysia Madani.